Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah dapatlah saya membentangkan kertas kerja saya pada hari ini dalam Sigma 2020 di anjuran USIM. Insya-Allah saya Dr. Nur Farhana daripada UKM akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Sensitiviti Penganut Agama di Malaysia. Pada umumnya kertas kerja ini adalah merupakan sebahagian kecil daripada data hasil daripada penyelidikan yang bertajuk persepsi penganut agama di Malaysia. Persepsi penganut agama di Malaysia terhadap isu sensitiviti agama. Justru yang saya bentangkan ini adalah salah satu daripada skop kecil daripada data tersebut. InsyaAllah sebagaimana yang orang maklum bahawa di Malaysia, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan budaya. Jadi dalam mempromosikan keharmonian antara kepelbagaian agama dan budaya ini, kita selalu menggunakan perkataan marilah kita bersama-sama bertoleransi, meraihkan persamaan dan menghormati perbezaan ataupun sensitiviti. Jadi apakah itu sensitiviti agama yang dimaksudkan? Siapakah yang menentukan sensitiviti agama? Daripada tinjauan literatur mendapati bahawa sensitiviti agama yang berlaku di Malaysia kadang-kala bersifat sangat subjektif. Ia bersifat relatif kepada individu yang memberi respon terhadap sesuatu perkara dan kadang-kala ia tidak pun mewakili agama yang dianutinya. Sebagai contoh, satu isu A mungkin menjadi sensitif. Satu isu menjadi sensitif pada individu A tapi tidak semestinya ia sensitif pada individu B. Hal ini daripada tinjauan literatur dan beberapa kajian yang dilakukan didapati bahawa hal ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor lah. Antara faktor utama yang mempengaruhi adalah tahap kefahaman agama yang dianuti dan juga tahap kefahaman agama-agama lain yang diketahui lah, dan juga persekitaran, kawasan perumahan, pendidikan dan seumpamanya. Namun fokus artikel ini hanya membincangkan persepsi penganut agama terhadap isu-isu sensitif agama dalam isu sosial sahaja. Ini yang kita akan bincangkan dalam artikel ini. Sensitiviti agama, sensitiviti itu sendiri dari konteks maknanya jika disemat dalam Kamus Dewan Bahasa Pustaka ialah merupakan satu situasi yang menunjukkan kepekaan ataupun tanggungjawab peka. Malah dalam contoh yang dibawanya ialah peka untuk menghormati limitasi sesuatu adat atau agama. Jadi saya boleh katakan sensitiviti ini ibarat satu boundaries line ataupun limitation terhadap sesuatu perkara. Mungkin sensitiviti dalam adat, sensitiviti dalam agama, dalam organisasi, kepercayaan, undang-undang, perlembagaan dan seumpamanya. Dalam konteks sensitiviti agama, saya dapat menyatakan bahawa sensitiviti agama merupakan satu situasi yang menggambarkan limitasi sesuatu isu agama itu dapat ditoleransi. Sebagai contoh, dalam konteks Islam dan keharmonian antara agama di Malaysia, sensitiviti agama itu semestinya tidak boleh diberikan secara peribadi. Kadang-kadang ia akan tidak boleh bersifat relatif. Dalam konteks Islam, sensitiviti agama ini selalunya diletakkan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Of course, dalam konteks rakyat Malaysia, sensitiviti agama turut menghormati peraturan-peraturan dan hak-hak dalam perlembagaan, dan semestinya dalam agama lain pula sensitiviti agama ditentukan juga oleh ajaran-ajaran suci dan pandangan pemimpin agama masing-masing. Justru dalam soalan selidik ini, hasil daripada literatur mendapati bahawa terdapat 3 kategori utama isu-isu sensitiviti agama di Malaysia. Yang pertama dalam bidang sensitiviti agama dalam isu teologi. Antaranya yang responden jawab dalam isu pertukaran agama, isu ketuhanan, kenabian, penggunaan kalimah-kalimah suci, sebagai contoh sajalah. Kemudian dalam isu sosial yang kita akan bincangkan sekejap lagi, manakala dalam isu etika melibatkan penentuan nilai baik dan buruk sesuatu perkara lah. Dalam kita pergi kepada metodologi kajian, data yang dibentangkan pada hari ini datang daripada metodologi yang menggunakan reka bentuk kuantitatif, iaitu dengan menggunakan instrumen tinjauan survey. Survey ini diedarkan ada 3 komponen ada 4 komponen A, B, C dan D. A itu demografi, B teologi, sosial dan etika. Namun yang dipersembahkan datanya pada hari ini
secara ringkas adalah berkaitan dengan isu sosial sahaja. Responden tadi, persimpulan dibuat Sarawak berstrata iaitu lawak tapi fokus hub-hubnya. Okey, rawak itu kerana penganut agama itu diambil daripada pelbagai umur, tahap akademik dan seumpamanya. Namun terfokus lawak berstrata ni kita panggil terfokus dari sudut hub agamanya, kota agamanya, Islam berapa kota, Kristian, Hindu dan Buddha. Melalui jadual Crazy Morgan di bawah populasi 1000, jadi kita ambil 384 responden. Iaitu mengikut populasi yang ada pada masa itu di Lembah Kelang. Justru dalam konteks ini, dalam konteks persempulan ini, kita melibatkan 56% daripada keseluruhan responden terdiri daripada responden Muslim, 29% Buddha, 11% Hindu dan 4% adalah Kristian. Okey. Hasil kajian mendapati bahawa dalam konteks Malaysia, jika ditinjau dalam konteks perlembagaan dan hak-hak beragama, kita dapati di Malaysia membenarkan kebebasan beragama. Kebebasan agama ini difahami dalam dua aspek ya. Yang pertama, kebebasan mengamalkan agama masing-masing, dan yang kedua, kebebasan meraikan kepelbagaian agama. Dalam sensitiviti isu-isu sosial ini, kita lebih terfokus kepada kebebasan meraikan kepelbagaian agama. Okey, seperti yang kita tahu, kita ada Akta dan Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan kebebasan kepada semua penganut agama, khususnya bukan Muslim, untuk mengamalkan agama masing-masing. Kita juga ada satu perkara yang 11 Perlembagaan Persekutuan. Kemudian kita ada juga satu perkara 3 dalam perlembagaan, iaitu Islam adalah agama persekutuan. Jadi mana-mana agama tak boleh berdakwah kepada orang Islam. Dan kita juga ada peraturan-peraturan lain berkaitan dengan pendirian rumah ibadat dan fatwa-fatwa berkaitan dengan isu-isu yang lain. Okey. Hasil mendapati bahawa daripada soal sidik yang dilakukan ke atas 384 responden, tahap persepsi penganut agama, tahap persepsi sensitiviti penganut agama terhadap isu-isu sosial berada di tahap yang sederhana jika di-compare dengan isu teologi dan juga isu etika. Isu teologi lebih tinggi, manakala isu sosial di pertengahan, dan isu etika kita lihat sangat rendah kerana mempunyai beberapa common value. Dan biasanya etika lah yang menjadi platform kita untuk bertoleransi. Okey. Dalam isu sensitiviti ini, kita dapati ada 10 elemen utama yang telah diletakkan. 10 elemen utama yang dikategorikan dalam isu sosial ini adalah hasil daripada literature review dan kajian lintis yang telah kami lakukan lebih awal lagi. Jadi, bacaan min yang tertinggi digunakan untuk menentukan isu yang paling sensitif hingga ke rendah. Okey, kita lihat kepada jadual ini. 10 isu yang sensitif tadi, kita lihat dalam 10 isu sensitif dalam kategori sosial, iaitu yang pertama, menghormati laungan azan. Yang kedua, melakukan kerosakan rumah ibadat. Ketiga, menghormati upacara rumah ibadat. 4, menghadiri majlis perkahwinan penganut agama lain. 5, meneruskan hubungan kekeluargaan walaupun berbeza agama. 6, meraihkan perayaan agama lain. 7, menghadiri upacara pengebumian. 8, mengunjungi rumah ibadat agama lain. 9, menggunakan kekerasan atas nama agama seperti ekstremisme dan genosid. Manakala yang ke-10, menegakkan ajaran agama tanpa memikirkan perlembagaan, atau dalam arti kata lain, membuat tuntutan-tuntutan agama dengan mencabar perlembagaan. Daripada ke-10 isu ini, kita dapati bahawa isu yang paling sensitif berkaitan sosial ialah melakukan kerosakan di rumah ibadat, manakala isu yang paling kurang sensitif menurut persepsi responden adalah menghadiri majlis perkahwinan penganut agama. Okey, kita pergi kepada isu yang paling sensitif, iaitu berkaitan rumah ibadat. Okey, jika kita lihat kepada isu yang paling sensitif, iaitu melakukan kerosakan rumah ibadat, kita dapati bahawa majoriti, kita lihat taburan mengikut agama, majoriti daripada penganut agama bersetuju bahawa isu ini di dalam kelompok sangat sensitif. Bukan sensitif biasa, sangat sensitif. Majoriti itu bernilai 286 orang, 176 orang Islam, 64 orang daripada penganut Buddha, 34 orang daripada Hindu, dan manakala 12 orang daripada Kristian. Ini mendapati bahawa rumah ibadat seperti masjid, kuil Buddha, kuil Hindu, gereja adalah perkara yang paling suci dan perkara yang boleh amat menyentuh sensitiviti penganut agama jika dirosakkan. Perkara ini mendapat perhatian kerana
tak nafikan dalam beberapa tahun kebelakangan banyak sangat insiden-insiden yang melibatkan rumah ibadat seperti yang berlaku di Kelang, meletakkan kepala khinzir di dalam surau dan juga mencampakkan perkara yang tidak baik ke dalam gereja dan seumpamanya. Provokasi-provokasi ini mendatangkan ketidaksenangan kawasan penganut beragama amnya dan kawasan penduduk itulah khasnya. Justru dalam hal ini Menteri Agama Islam pada ketika itu dan juga daripada pemimpin agama lain menyeru agar pihak berkuasa mengambil tindakan bagi mengelakkan perkara-perkara sedemikian berlaku kerana ia adalah salah satu elemen provokasi yang paling cepat mencetuskan kemarahan umat beragama di Malaysia. Kita pergi pula kepada isu yang paling kurang sensitif iaitu menghadiri majlis perkahwinan agama lain. Kita dapati bahawa majoriti mengatakan, boleh lihat di jadual sebelah ya, majoriti mengatakan ia paling tidak sensitif STS, okey. Kerana ia telah menjadi bukan isu agama, dia adalah isu menghormati jiran tetangga, lebih kepada dia cross dengan isu nilai etika lah, iaitu menghormati perasaan jiran tetangga. Namun soalan ini hanya mengkaji, menghadiri, tidak mengatakan berkaitan dengan melakukan upacara dan seumpamanya. Kerana jika pergi kepada melakukan upacara dan seumpamanya di dalam majlis perkahwinan tersebut, ia akan membawa kepada perkara yang sensitif juga. Kita boleh lihat kebenaran ataupun statement daripada pejabat mufti wilayah bahawa majlis menghadiri perkahwinan penganut agama lain dilihat kurang sensitif kerana telah menjadi lazimlah kerana dalam konteks menghormati kerana perumahan di Malaysia juga melibatkan pelbagai kaum bercampur. Namun begitu, kehadiran ke majlis tidak boleh disertai dengan tindakan melibatkan diri dalam aktiviti atau upacara yang bercanggah dengan syarak. Sebenarnya statement ini bukan sahaja dalam majlis perkahwinan, begitu juga dalam majlis-majlis perayaan, pengebumian dan apa sahaja majlis. Syaratnya ialah tidak membuat, tidak melibatkan diri dalam menyembah ataupun melakukan aktiviti upacara yang bercanggah dengan syarak Islam dalam konteks Islam. Dan perkara-perkara agama lain dalam konteks agama lain. Okey, dua isu yang utama yang tertinggi yang terendah kita sebutkan juga beberapa isu lain, iaitu isu kedua tertinggi ialah menggunakan kekerasan atas nama agama. Majoriti penganut agama menganggap ekstremisme itu salah satu ancaman kepada agama. Dia bukan membawa nama agama tapi adalah ancaman kepada agama, seterusnya sekaligus mengancam kepada keharmonian agama lain. Yang seterusnya ialah isu yang ketiga sensitif ialah menegakkan ajaran agama tanpa memikirkan perlembagaan. Dalam konsep ini kita dapati bahawa penganut agama masih memberi penghormatan, masih mendahulukan perlembagaan sebagai asas ketika kita membuat tuntutan agama kerana ia adalah tiang asas keharmonian masyarakat di Malaysia. Yang keempat, yang sensitif yang keempat adalah menghormati upacara ibadat. Dalam konteks ini, dalam konteks Muslim, khasnya yang banyak syarat. Okay. Namun begitu, dengan survey yang kita lakukan, kita mendapati menghormati upacara ibadat ini bermaksud tidak, antaranya yang dijawab tidak membuat bising ketika upacara ibadat sesuatu agama dilakukan, tidak membuat halangan dan seumpamanya ketika upacara ibadat dilakukan di dalam Malaysia ni. Namun dalam seperti mana Islam tidak boleh melakukan untuk orang Islam tidak boleh melakukan upacara ibadat agama lain lah. Okay. Yang kelima sensitif adalah menghormati laungan azan. Isu azan ni nampak spesifik kepada umat Islam, namun hakikatnya dia menjadi isu yang bersifat luas juga dalam konteks perbincangan harmonian agama. Sebenarnya ketika kami membuat soal sidik berkaitan azan, kita juga membuat soal sidik berkaitan dengan alat-alat. Sebenarnya dalam konteks alat-alat penyembahan dalam setiap rumah ibadat, secara umumnya kita dapati semua Muslim dan non-Muslim menganggap menghormati upacara ataupun bunyi-bunyian alat ibadat adalah perlulah sebagai tanda, sekaligus sebagai tanda menghormati upacara ibadat agama lain. Isu yang keenam, meraihkan perayaan agama lain, iaitu isu yang keenam sensitif. Bila keenam maksudnya dia agak kurang sensitif lah, dah lebih daripada 5 kan, 5 ke bawah.
Kerana ia juga seperti perkahwinan tadi, dia merupakan perkara yang menjadi common ataupun dia adalah adat lah, dan menjadi adat yang boleh kita accept ataupun lalui sebagai tanda kita sebuah masyarakat Malaysia lah. Okay. Isu ketujuh ialah isu upacara pengubian agama lain. Sama syaratnya dengan isu keenam. Okey, seterusnya ke-8 meneruskan hubungan kekeluargaan walaupun berbeza agama. Dalam konteks Muslim pada masa ini, jika kita buat analisa, jika kita comparekan isu ni dengan isu dengan tahun yang lebih awal 90-an, awal-awal 2000, berbuat baik dengan keluarga ahli keluarga yang masih beragama, yang berbeza agama ni amat sensitif jugalah, kerana boleh tak kita nak attend, jika kita masuk Islam masih bolehkah kita attend tahun baru Cina dan seumpamanya. Namun sejak 2000 tahun 2000 dan ke atas, kita dapati hasil daripada penjelasan do and do's and don't sesuatu perayaan, garis panduan menghadiri perayaan agama, kita jelas bahawa penganut agama mula memahami yang mana boleh dan mana yang tak boleh dalam menghadiri ataupun dalam meneruskan hubungan kekeluargaan dengan agama lain lah. Yang seterusnya adalah isu ke-9, iaitu isu mengunjungi rumah ibadat agama lain. Dalam hal ini kita lihat ini adalah perkara yang paling kurang sensitif. Mengunjungi rumah ibadat agama lain, kerana ia dianggap bukan mengunjungi saja, bukan melakukan upacara penghormatan terhadap rumah ibadat ataupun elemen-elemen dalam rumah tersebut. Namun begitu, dalam konteks Muslim dan JKM-PKM menggalakkan bahawa jika kita nak elakkan sesuatu kontroversi semasa kita menghadiri rumah ibadat agama lain, especially di atas faktor-faktor pembelajaran ataupun pengajian, perlulah membawa surat rasmi. Ia untuk memberi keselamatan kepada pihak yang kita kunjungi dan kita sendiri yang mengunjungilah, supaya pihak yang kita kunjungi tidak dituduh apa-apa tuduhan yang tidak baik, dan kita yang mengunjungi juga tidak disalah faham. Jadi kita jelas, mestilah membawa surat rasmi supaya jelas tujuan dan berbukti. Ia tidak berbukti bahawa kita bukan ingin melakukan apa-apa yang melanggar peraturan agama maupun perlembagaan. Dan yang ke-10 tadi, seperti saya telah bentangkan lebih awal, yang paling tidak sensitif adalah menghadiri perkahwinan. Kesimpulannya, dalam keseluruhan pembentangan saya mendapati bahawa mencari perkara yang sensitif ini adalah penting untuk kita mengenali limitasi dalam pelaksanaan toleransi. Kerana toleransi yang benar adalah menghormati kepelbagaian tanpa menafikan perbezaan. Perbezaan itu bukan untuk diungkit-ungkit, digaduhkan, tapi untuk dihormati sensitivitinya. Kerana di dalam perbezaan itu adanya elemen suci sesuatu agama. Jika kita ignore, dia akan mengumpamakan kita membuat agama baru pula kan, ataupun menafikan kesucian agama-agama lain tu. Jadi kita meraihkan persamaan, namun perbezaan juga perlu dihormati, dan dia akan menjadi limitasi suatu perkara tindakan toleransi yang kita lakukan lah. Okey. Selaras dengan hal ini, bagi membentuk keharmonian agama, secara kesimpulannya dapat dipupuk melalui usaha-usaha sosial di kalangan penganut ataupun disebut sebagai dialog sosial, tanpa menafikan wujudnya perbezaan antara agama. Malah dengan memahami perbezaan dan sensitiviti agama ini, sekaligus dapat membentuk kefahaman yang lebih menyeluruh di kalangan masyarakat Malaysia terhadap penganut agama dan agama-agama yang wujud dalam negara ini. Dan ia sekaligus menjelaskan perkara-perkara yang dihormati dalam hubungan antara agama. Jadi itu saja untuk pembentangan saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan mungkin ada sesi, jika ada yang tidak jelas boleh email ataupun tanya, ataupun mungkin ada sesi soal jawab nanti. InsyaAllah itu saja. Tutup dengan tasbih. Saya sudahi pembentangan saya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembentangan saya untuk kali ini, insyaAllah jika ada soalan boleh diajukan selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.